kebangsaan ini. Okey, baik. Seterusnya pada pagi ini, untuk pengetahuan anda semua, Pemerintah Saat Pagi Malaysia, kita nak bercakap berkaitan dengan satu topik berkenaan dengan derma organ. Kita nak beri kesedaran pada anda semua, sebenarnya 13 Ogos merupakan Hari Derma Organ yang akan disambut ataupun telah disambut dan masih lagi disambut pada waktu ini untuk kita memberi kesedaran kepada anda kepentingan untuk menderma organ. Jadi hari ini seorang tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Hazdi Harun selaku pengurus klinikal pendermaan organ kebangsaan kanan Pusat Sumber Transplant Nasional. Dr. Hazdi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, Doktor. Hari ini kita membuka ruang untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan Minggu Pendermaan Organ ini. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Doktor boleh kongsikan sepanjang 45 tahun Minggu Kesedaran Pendermaan Organ ini dilaksanakan. Jadi bagaimana penerimaan masyarakat setakat ini dan juga keterlibatan masyarakat untuk menjadi penderma organ ini? Baiklah. Okey, program pendermaan organ memang telah lama 45 tahun. Okey, jadi saya merasakan bahawa sambutan masyarakat kepada perkhidmatan program pendermaan organ ini sangat memberangsangkan. Baguslah. Dan kita pada hari ini kita ada lebih 500,000 masyarakat yang telah berdaftar sebagai pengikrar penderma organ. Namun begitu, walaupun kita banyak yang telah mendaftar sebagai pengikrar penderma organ, kita masih ada kekurangan dari segi penderma organ selepas meninggal dunia yang sebenar. Cuma lebih kurang dalam 774 saja penderma organ selepas meninggal dunia. And then kita punya yang menunggu transplant ataupun menunggu organ, jumlah dia adalah begitu tinggi, lebih 10,000. Jadi kita dapati di sini walaupun ramai yang telah berdaftar, tetapi kita masih ada kekurangan dari segi penderma yang sebenar dan terdapat jurang beza yang tinggi di antara yang menunggu organ dan yang memberikan organ. Okey. Jadi apa antara punca-punca ataupun sebab yang menjadi ataupun menyumbang kepada kekurangan mereka menderma organ selepas kematian ini, walaupun yang berikrar itu hampir 500,000 katanya tadi? Ya, sebenarnya bila kita berikrar sebagai penderma organ, tidak semestinya kita memang akan jadi penderma organ selepas meninggal dunia. Sebab kita banyak faktor yang kita akan lihat pada ketika itu. Tetapi cabaran yang kita hadapi apabila seseorang meninggal dunia adalah cabaran utama adalah keizinan daripada waris, keluarga sendiri. Jadi apabila doktor ataupun pihak hospital menanyakan tentang keizinan, jadi kebanyakan keluarga masih tidak memberi keizinan tersebut. Dan benda ini banyak sebablah. Kadang-kadang disebabkan faktor tidak tahu tentang agama ataupun tidak tahu apa hasrat sebenarnya yang si mati arwah ataupun mendiang lah. Itu antaranya lah. Okey, itu dari sudut cabarannya lah, dari sudut usaha ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Pusat Sumber Transplant Nasional untuk meningkatkan kesedaran kepada pendermaan organ khususnya selepas kematian ataupun selepas meninggal dunia. Jadi bagaimana, apa antara inisiatif untuk diperkasakan dalam hal ini? Jadi memang kita banyak lakukan inisiatif. Memang bila kita dapati benda ini adalah satu masalah yang besar, kita banyak lakukan inisiatif dan antara lain kita banyak melakukan kempen. Kempen-kempen fizikal lah terutamanya, dan kita lakukan program-program kesedaran. Itu dinamakan kesedaran pendermaan organ supaya masyarakat tahu dan jelas apa hukum adakah pembedahan dilakukan bagaimana, cara mana dan adakah mencacatkan jenazah dan seterusnya. Jadi kita lakukan banyak program kempen, program TV, program nowadays also kita pergi pada social media and so on. Dan juga kita pergi ke hospital-hospital memberikan latihan dan sebagainya. So kita banyak lakukan ini, bekerjasama lagi dengan pihak-pihak kerajaan, jabatan kerajaan ataupun bukan kerajaan, pihak universiti dan juga sekolah. Jadi ini semua ada benda-benda yang kita lakukan dan kita paling bagus kita bekerjasama dengan pihak bahagian agama untuk menjelaskan kekeliruan masyarakat tentang hukum pendermaan organ. Okey. Dalam doktor ada di studio hari ini kan, kita ada penonton sedang menonton sekali. Mungkin doktor boleh kongsikan juga dari sudut pandangan agama berkenaan dengan situasi yang kita nak kongsi dengan penonton ini, iaitu menderma organ ini. Adakah ianya halal, haram, harus, makruh? Okey. Saya kongsikan di sini bahawa di dalam Islam semenjak kita ada program pendermaan organ selepas meninggal dunia ini pada tahun 1970, fatwa kebangsaan telah menetapkan bahawa hukum menderma organ ini adalah harus dibenarkanlah, dan para ulama semua telah berijtihad untuk menjadikan hukum ini adalah atas dasar
menyelamatkan nyawa manusia. Transplant, kita bagi organ untuk selamatkan nyawa manusia, bukan buat main-main lah. Okey. Okey, seperti yang doktor nyatakan, pendermaan organ ini mampu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Seperti doktor rangkan tadi juga, ramai yang masih lagi dalam fasa menunggu untuk menerima organ-organ yang baru. Bagaimana untuk kita gambarkan kepada seluruh masyarakat luar sana kepentingan pendermaan organ ini bukan saja dalam menyelamatkan nyawa tapi juga memberi sinar baharu kepada kehidupan seseorang pesakit yang dalam tempoh fasa menunggu ini. Ya, memang memberikan sinar baru. Kita lihat organ yang menunggu ni adalah buah pinggang, hati, jantung dan paru-paru. Okey, kita lihat pada buah pinggang. Buah pinggang kebanyakannya memang ramai yang menunggu. 10,000 adalah menunggu buah pinggang. Kerana apa? Walaupun mereka menunggu buah pinggang tapi mereka ada dialisis. So they will go for dialysis kan. Sementara dapat transplant. Jadi dialisis adalah satu rawatan yang bagus, namun memberi kesukaran kepada pesakit tiga kali seminggu kan, 4 jam. Jadi banyak benda yang tak boleh buat kan, kekangan dan halangan bila sakit kan. Tapi bila mereka menerima buah pinggang baru, mereka seperti orang normal. Boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Itu kita cakap pasal buah pinggang. Manakala jantung, paru-paru, hati, jika mereka tak terima transplant, mereka boleh meninggal dunia. Kerana itu organ yang sangat vital dan penting. Bila berada di saat kegagalan akhir, mereka boleh meninggal dunia jika tidak dapat transplant. Itu yang akan berlaku. Jadi, ialah sebenarnya apabila kita derma organ ini bukan untuk sahaja selepas meninggal ada yang melakukan proses pendermaan organ sewaktu masih lagi bernafas. Tapi risikonya sedikit berbeza jika dibandingkan dengan pendermaan yang dilaksanakan untuk mereka yang sudah meninggal. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan perbezaan kedua-dua situasi ini. Oh, memang betul kan. Memang ada risikolah. Sebab kita masih hidup, kita buat operation, buat surgery, ada risiko kan. Kalau kita meninggal dunia dah tak ada apa-apa risiko sebab telah mati kan. Jadi untuk pendermaan hidup cuma boleh bagi satu buah pinggang dan sebahagian hati. Tetapi kalau kita mendermakan selepas meninggal dunia, semua kita boleh kasih. Daripada kepala sehingga ke bawah lah. Kan? Kita bagi tisu juga, mata, tulang, injap jantung. Cuma itulah jadi kita boleh bagi more chances kepada pesakit. Pendermaan hidup cuma itu sajalah, satu buah pinggang dan sebahagian hati. Baik doktor, kita ingin berbalik kepada Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Kebangsaan 2022 yang mula dilaksanakan ataupun diraikan pada 13 Ogos 2022. Mungkin doktor boleh kongsikan tema sambutan pada tahun ini dan apa antara aktiviti yang telah direncanakan sepanjang Minggu Kesedaran ini. Baiklah. Okey, kita baru-baru telah melancarkan program Minggu Kesedaran Pendermaan Organ pada 13 Ogos di mana kita ada virtual launching daripada kita punya Menteri Kesihatan dan juga kita susuli dengan webicara lah khas. Okey, tema yang kita laksanakan pada tahun ini adalah dermal organ, cakna demi kehidupan. Kenapa? Sebab kita nak masyarakat ambil tahu pasal pendermaan organ. Kita selalu dengar, tapi tak ramai yang nak ambil tahu. Bila orang tak ambil tahu, dia akan takut. Dia akan macam tak berani nak daftar. Tapi bila kita belajar dan ambil tahu, kita akan terbuka hati untuk berdaftar. Itu sebab kita pilihlah tema seperti sedemikian. Kita ada pelbagai aktiviti telah dilakukan sepanjang 13 Ogos sehingga sekarang pun masih berlangsung. Di antaranya adalah cabaran selfie. Ambil gambar selfie kan. And then buat hashtag derma organ and then ataupun cakna demi kehidupan dan sebagainya. And then kita ada juga pertandingan kuis interaktif. Setiap hari kita ada di Facebook, kita ada kuis interaktif dan juga program yang pertandingan pameran lah. Kita ada satu program pameran yang kita buat lakukan. Alright. Banyak sebenarnya kita sedang paparkan sekarang ini di kaca TV anda semua. Ini adalah antara bentuk-bentuk ataupun antara aktiviti menarik yang akan dilaksanakan sepanjang Minggu Kesedaran Pendermaan Organ untuk tahun ini. Setakat ini bagaimana respon orang ramai terhadap semua aktiviti yang dilaksanakan bersempena dengan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ ini? Oh, sangat bagus. Memang baguslah. Saya sendiri turun padang juga kan untuk program-program ni. Saya dapati ramai masyarakat sekarang ni suka kan, nak tahu, nak bergambar dengan kita kan. Baru-baru ni kita ada buat lakukan pameran di KL Car Free Morning. Dan saya dapati memang ramai masyarakat yang tampil ke hadapan, bertanyakan macam mana nak berdaftar dan
dan participate lah dengan acara yang kita lakukan. Dan kita dapati ramai juga yang berikrar dan juga di social media kami pun ramai yang telah bertanyakan. Sambutan begitu menggalakkan lah, begitu bagus. Okey, Doktor. Kita dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya berkenaan penerimaan organ ini. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit secara ringkasnya berkenaan laman sawang ke media sosial yang boleh diikuti untuk mereka berikrar menjadi penerima organ, Doktor. Boleh. Kita ada laman sesawang kita iaitu www.dermaorgan.gov.my. Di situ kita boleh klik pada jom ikrar dan di situ ada inilah untuk berdaftar. And then kita juga boleh pergi pada kita punya social media. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan semuanya kita gunakan alias tu Derma Organ. Di situ pun ada maklumat dan juga cara berdaftar. Jika susah sangat juga kita boleh actually email pada kami terus ntrc@moh.gov.my. Okey, baik. Terima kasih Dr. Haziq Harun sampai kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan kepentingan untuk menderma organ ini. Untuk maklumat lanjut anda boleh ke laman sesawang www.dermaorgan.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan perkara kita bincangkan pada pagi ini. Dan kita harapkan melalui perkongsian pada pagi ini dapat meningkatkan kesedaran kita bersama dan selepas ini banyak lagi yang berikrar untuk menjadi penderma organ selepas meninggal dunia ataupun pada ketika masih hidup lagi. Jadi terima kasih sekali lagi Dr. Haziq Harun atas perkongsian pada pagi ini dan pada